I make your speakers bang. Jamaah, Islam itu menghargai budaya, mengakomodir adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah menyembelih untuk selain Allah, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bukankah engkau sedang mencari kedamaian, mencari keamanan? Kenapa kok malah melakukan kesyirikan? Ustaz, masa itu syirik, Ustaz? Coba dipelajarin. Ikrar kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kenapa orang melarungkan kepala kerbau? Enggak, Ustaz, mau ngasih makan ikan, Ustaz, kesian, lapar ikannya. Benar kau mau kasih makan ikan? Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Miliaran ikan tiap hari diburu oleh manusia, dan ikan itu terus ada. Siapa yang menciptakan itu ikan? Dan siapa yang memberikan rezeki kepada itu ikan? Dan siapa yang bisa menjadikan lautan itu bergelombang besar, menenggelamkan kapal-kapal yang ada? Allah Azza wa Jalla. Maka yang ingin mencari keselamatan dan kedamaian, jangan melakukan kesyirikan. Terus gimana caranya? Minta sama Allah. Hari ni kita nak cerita pasal ulik mayang muka misteri. Ulik mayang ni dia berasal daripada Terengganu, bermula daripada zaman pemerintahan Sultan Omar lagi. Diceritakan macam mana ulik mayang ni bermula adalah pada satu hari ada sekumpulan nelayan pergi ke tengah laut untuk menjala ikan. Tapi jadikan cerita diorang punya sampan tu pecah. Jadi semuanya dibawa gelora laut dah, dan kemudiannya mereka ni terdampar ke pesisiran pantai. Semua orang terjaga sedar daripada diorang punya pingsan tu. Ada seorang je yang tak sedar, yang tak tersedar. Okay, kita namakan dia sebagai Awang, bukan nama betul Awang ni dia tak sedar-sedar. So apa yang dibuat adalah kawan-kawan dia panggil Bomoh ataupun Pawang untuk sedarkan dia lah. Bomoh tu kata semangat ataupun roh si Awang ni telah diambil oleh Puteri Bunian. So apa yang dia buat adalah dia menjalankan upacara untuk memanggil puteri ni untuk meminta baliklah semangat si Awang ni. So puteri pertama turun, mereka berlawan, tak menang-menang juga. Kemudian puteri pertama tu panggil lagi dua puteri, berlawan lagi tapi tak menang-menang juga. Sampailah ke puteri ke-6, still mereka tak dapat lagi roh si Awang ni. So sampailah puteri yang ke-7, iaitu kakak sulung kepada puteri-puteri ni. Okay, puteri sulung ni merupakan puteri yang paling cantik dan juga puteri yang bijaksana lah. Okay, akhirnya apabila merayu, si Bomoh dapat balik semangat si Awang ni. So dia sedar semula. Sebagai tanda berterima kasih kepada puteri-puteri ni, mereka menghidangkan pulut kuning sebagai tanda terima kasih kepada mereka kerana beri balik semangat tu. Okey, dan selepas kejadian itulah, apabila nelayan nak turun je ke laut, mereka akan buat upacara bagi makan untuk orang-orang yang tak nampak ni, faham tak? Untuk pada puteri-puteri ni supaya dia hindarkan daripada daripada berulang lagi perkara ini, macam itulah. Okey, sebenarnya lagu sekarang kita dengar ni adalah bukannya lirik asal tau, dia telah diubah. Okay, lirik asal lagu Ulik Mayang tu dia sebenarnya seakan-akan mentera dan juga dapat memanggil benda-benda halus macam tu. So lirik sekarang ni telah diubah, iaitu lebih kepada nak menceritakan tentang pasal kejadian tu. Lirik lagu tu dah hanyalah sebagai warisan untuk negeri Terengganu lah. Kalau perasan lah kan, 1, 3 dan 5 dia tak sebut tau. Maksud dia ada 7 puteri kan. Contoh kalau kita sebut 7 puteri ni, semangat lagu tu baru akan menjadikan lagu tu macam hidup. So tak nak bagi lagu tu hidup, orang ubah hanya sebut beberapa nama puteri je lah. Macam tu maksud dia. Ada juga lirik yang mengatakan dia selepas dapat semangat tu balik, puteri ke-7 tu yang sulung tu dia cakap, aku tahu asal usulmu, yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat, pulut kuning aku persembahkan. So daripada situ yang jadinya macam lagu ni agak misteri, agak berhantu macam tu. Okay. Dan ada juga yang cakap kalau ada setengah puteri ni, puteri yang bernombor ganjil, dia adalah puteri yang agresif. So sebab tu diorang tak sebut semua puteri dalam lagu Ulik Mayang. And then last but not least lah, lagu asal Ulik Mayang ni adalah lagu kiranya serangkap lagu. Puteri pertama dia nyanyikan, dia pas ke puteri kedua dan seterusnya lah. Yang rangkap puteri ke-6 pergi ke rangkap puteri ke-7 sebenarnya adalah penutup pada lagu ni. So kalau mungkin sesiapa yang nyanyi lagu ni tak habiskan yang rangkap ke-6 nak ke-7, ke puteri ke-7 tu, dia di situ mungkin ada gangguan kan.
of the segment in Kuda Kepang performance is the perceived trance segment. The word trance itself has misled the community to believing that the art form revolves around spiritual possession. We are Muslim, Islam saying that human beings cannot work together with the jinns, with the spiritual world. So the community will think that, oh, since the Muiz never support this group, which means this group is against the Islam, it's haram. Ada segelintir yang mengatakan silat itu haram. Adakah apa pandangan Ustaz? Silat dia ada orang kata haram. Silat tidak haram. Silat tu maknanya seni mempertahankan diri. Nah, kenapa haram pula? Dalam tradisinya memerlukan buat perkara yang haram baru jadi haram. Umpamanya lah, kena lapah-lapah yang memuja-muja, nak perkara-perkara bacaan mentera yang kita tak faham, hak tu baru haram. Jadi haram bukan kerana silat, kerana puja, kerana bacaan yang kita tidak faham, atau ada adat-adat yang bercanggah dengan syarak. Inilah yang jadi muskil yang menyebabkan orang bimbang dan takut dengan ilmu persilatan. Bagai-bagai orang mencorakkan, nak menarik perhatian orang lain ni supaya melihatkan seolah-olah dia ni ada satu kuasa yang hebat, satu pendamping yang mendampingi ni ada seorang pendekar yang hebat, dia boleh suruh pendekar tersebut masuk dalam tubuh dia dan sebagainya, macam-macam. Yang menyebabkan kadang-kadang dia boleh bersilat sendiri. Dia katakan kita ni mengamalkan suatu gerak yang datang dari Allah, kita bergerak. Sebenarnya kadang-kadang bukan gerak dari Allah SWT pun. Apa kena mengena Allah nak bagi gerak kat engkau, walaupun kita tahu yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam diri kita ni ada perasaan, ada nafsu, ada emosi dan sebagainya. Kadang-kadang kita tergalit dengan perasaan kita sehingga kita membesarkan diri kita. Kita merasakan Allah yang sentiasa mendekati kita, sedangkan kita seorang yang kadang-kadang menerharkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi isu dan persoalan yang nak dibincangkan dalam alam persilatan ini ataupun dunia persilatan ini. Bila kita tahu di dalam persilatan yang membantu kita adalah dua unsur. Pertama daripada Allah, kedua daripada makhluk. Bantuan daripada makhluk ini ada dua. Sama ada ianya datang daripada manusia yang bersifat macam kita, yang zahir, yang nampak nyata, ataupun bantuan yang datang daripada makhluk yang ghaib. Yang ghaib ini pun datang daripada dua sumber. Sama ada satu daripada syaitan yang jelas memang musuh kita. Sebab musuh Islam ni ada 5 kan. Pertama, musuh Islam tu adalah nafsu yang dalam diri kita. Kedua, musuh Islam tu adalah syaitan yang ada di luar yang maksud kita. Yang ketiga, musuh Islam tu adalah para kafir harbi. Yang ketiga, musuh Islam para munafikun. Yang kelima, musuh Islam adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Syaitan ini antara musuh Islam. Tetapi tentera syaitan itu pula adalah golongan jin. Siapa pula jin? Jin yang soleh, dan kedua jin yang toleh, yang jahat, yang datang membantu kita tu tadi tu, yang hantuah tadi tu, kan? Adakah dia daripada siapa? Kalau daripada jin, adakah jin yang soleh atau jin yang toleh? Sebelum itu adakah dia daripada jin kafir atau jin Islam? Kan? Kafir atau Islam, toleh yang kafir, yang Islami yang soleh atau yang toleh? Tapi ini yang menjadikan kita menjadi muskil sehingga tak tahu. Kadang-kadang orang kata, tapi yang datang kat saya ni dalam mimpi saya tu dia pakai jubah, pakai serban kan, muka dia bercahaya-cahaya. Barshisyah pun tertipu oleh syaitan yang pakai jin dan serban beribadah bersama dia. Akhirnya Barshisyah itu mati dari dalam keadaan kufur, ia menduakan Tuhan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita sebagai seorang ahli perang yang nak menjadi ahli perang, yang nak belajar ilmu persilatan, jangan tertipu di sini. Jangan
terkejar-kejar nak kesaktian, sehingga akhirnya kita berteleku ataupun kita mengambil jin sebagai panduan kita yang mendidik kita, membesarkan kita, meyakinkan kita dengan bantuan-bantuan yang menipu, yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi hamba jin. Kalau jin nak menghadamkan diri kepada kita, itu terserah. Sebab Nabi Allah Sulaiman pun para jin menghadamkan diri kepada dia. Rasulullah SAW pun jin pernah nak menghadamkan diri kepada Rasulullah SAW. Tapi kita tidaklah sebaik Nabi-Nabi Allah dan para Rasul. Kita hanya orang awam. Jauhkan diri daripada itu. Kita bimbang, kita akan tersasar dan tersesat. Maka pelajarilah silat, amatilah ilmu kebatinan yang sebenarnya, yang boleh memurnikan, membersihkan jiwa raga kita, diri kita menjadi orang yang akrab dengan Allah. Jaga rukun-rukun Islam yang 5 itu. Yang asas yang pertama itu, iaitu syahadah kita, solat kita, puasa kita, zikir dan sebagainya. Jadilah seorang pesilat yang soleh. Hidup silat, hidup pejuang-pejuang silat. Kita kena murnikan diri kita sebagai seorang silat. Salam silat.